Assalamualaikum dan salam perkenalan daripada saya Irma Asim Ibrahim dalam satu program baru iaitu program Solehah. Program ini akan bersiaran selama 30 minit dan membincangkan tentang isu-isu terkini wanita. Dan kita akan membincangkan isu wanita masa kini dalam 3 segmen iaitu inspirasi, fal sulit dan juga cantik di mata. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, terus setia bersama dengan Solehah, inspirasi wanita kontemporari. Wanita berusia 53 tahun ini merupakan seorang pensyarah undang-undang di salah sebuah universiti terkemuka negara. Tidak hanya arif tentang selok-belok perundangan dan pendidikan, personaliti kali ini juga banyak melibatkan diri dalam kajian berkenaan hal-hal kenegaraan, perlembagaan persekutuan, undang-undang Islam serta hak asasi manusia. Alhamdulillah, bersama dengan saya pada hari ini Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu binti Abdul Aziz, seorang yang cukup terkenal, cukup disegani dalam dunia perundangan negara. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama kami di program Solehah untuk hari ini. Terima kasih kembali, alhamdulillah. Okey, saya rasa cukup sesuai dengan program segmen ini, ada inspirasi. Memang Datuk seorang yang memberi inspirasi untuk kami semua yang menonton, insya-Allah. Dari sikit sebanyak kita nak kenal yang lebih dalam atau boleh Datuk cinta lagi. Ceritakan latar belakang Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Solehah mengundang saya dan terima kasih Irma. Nama diberi saya seperti yang dikenali lah, Syam Rahayu binti Abdul Aziz. Saya dilahirkan di negeri Cik Siti Wan Kembang, negeri Kelantan, tanah rendah sekebun bunga. Dan dari segi pendidikan, saya mendapat pendidikan awal di sekolah di kampung saya dan kemudiannya melanjutkan pelajaran pada peringkat sekolah menengah di Sekolah Menengah Ma'had Muhammadi Kota Baru dan kemudiannya pada peringkat pengajian tinggi lah. Saya membuat undang-undang ataupun sarjana muda undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Kemudiannya ijazah sarjana muda undang-undang syariah juga di Universiti Islam Antarabangsa. Kemudiannya sarjana atau masters dalam bidang undang-undang perbandingan juga di UIA. Dan kemudiannya saya buat diploma lepasan ijazah, diploma in Syariah and Legal Practice juga di UIA. Dan akhir sekali pada tahun 2007 saya menjadi graduan untuk ijazah Doktor Falsafah dalam bidang undang-undang jenayah dan hak asasi. So dari segi pendidikan saya lebih banyak di Universiti Islam Antarabangsa lah. Okey, sikit tentang minat dalam bidang perundangan ni. Jujur saya cakap, semasa saya mengambil jurusan perundangan tu pada tahun 1986, selepas SPM 1985, saya mendapat beberapa tawaran sebab masa dulu tak ada UPU apa kan. Jadi kita dapatlah beberapa tawaran, antaranya ialah Akademi Pengajian Islam dan UKM dalam bidang undang-undang dan juga UIA dalam bidang undang-undang. Jadi orang kata masa dulu saya pun berasal dari kampung, jadi saya tidak tahu apa kepentingan. Bukan macam pelajar sekarang kan, mereka dah boleh Google, boleh search apa yang mereka nak. Tapi pada masa saya ketika itu, disebabkan saya berasal daripada keluarga yang agak susah lah di kampung kan, tujuan kita ialah untuk belajar pada peringkat tertinggi saja. Maknanya dapat tawaran untuk masuk universiti atau masuk EU dululah ya. Ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, tapi kita tak kisah apa bidang sekalipun. Tapi saya ni jenis apa yang kalau dapat sesuatu tu belajar betul. Maknanya walaupun saya tidak tahu saya minat ke, saya tak tahu future profession saya ke, tapi tujuan pada peringkat itu ialah belajar dan lulus. Jadi bila orang kata buat kursus undang-undang ni adalah satu kursus yang sukar, kursus profesional. Tapi orang kata apa dalam bahasa orang muda sekarang kata adab je lah. Buat je lah apa yang saya fikir diberikan amanah itu, dan saya belajar undang-undang itu pada peringkat yang saya fikir bersungguh-sungguh lah belajar dalam bidang. Tambah-tambah kita di Universiti Islam pada masa tu kita buat comparative, maknanya integration antara undang-undang konvensional dan undang-undang syariah. Jadi belajar je, cita-cita masa tu belum ada Nanti dia datang macam minat tu
seronok je belajar tu, seronok belajar. Bukan kata kerana profession tu undang-undang ke apa, tidak. Seronok belajar dan mencari ilmu tu, seronok membaca buku dan sebagainya lah. Okey, maknanya lama-kelamaan dia sendiri akan rasa macam mesra dengan apa yang dipelajari. Kita rasa suka. Kita rasa macam masa tu tak fikir lagi nak menyembang kepada orang lain, cuma nak kata untuk kita belajar dan lulus exam. Semasa kelas kadang macam biasa, belajar biasa kan, buat nota macam tu kan, dan balik baca lagi. Saya orang yang kena baca 2, 3, 4 kali suatu benda tu, barulah rasa cair. Dan kenanya cairlah ilmu tu maknanya kan. Jadi kena minat tu tinggi lah, minat tinggi untuk belajar dan baca. Masya Allah, kesungguhan tu yang mana kita tak semua orang boleh memiliki kesabaran kan, sesuatu perkara yang kita belum pasti tapi kita beri yang terbaik. Jadi untuk ketika ini, apa yang lebih Datuk fokuskan, dan mungkin ada yang Doktor nak kongsikan apa yang diperjuangkan dalam bidang perundangan ni? Pertama sekali, saya menggunakan tagline merakyatkan perlembagaan. Maksudnya hasrat saya ialah supaya seluruh rakyat Malaysia, warga negara Malaysia mengenali perlembagaan. Itu hasrat saya. Mengenali intipati perlembagaan dan terutama sejarah, termasuklah elemen-elemen warisan atau nilai-nilai kemoralan, kedudukan agama dalam negara kita. Jadi hasrat saya ialah supaya kita menghayati undang-undang tertinggi negara tu, supaya undang-undang tertinggi ini akan menjadi kawalan ataupun guideline untuk kita menjalani kehidupan bernegara. Itu hasrat saya dengan tagline merakyatkan perlembagaan. Yang keduanya, saya menggunakan tagline perisai warisan. Tagline perisai warisan ini supaya anak muda, generasi muda dapat menjadi satu benteng atau perisai kepada nilai-nilai warisan yang ada dalam negara kita, termasuklah institusi beraja yang saya sekarang berkhidmat sebagai penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu di Universiti Teknologi Mara. Yang ketiganya, saya menggunakan tagline pewaris bangsa. Maknanya orang muda negara kita akan mencapai 100 tahun merdeka dalam masa 36 tahun akan datang. Maka saya mahu orang muda, generasi muda memahami perlembagaan, menjadi perisai kepada bangsa, perisai warisan dan menjadi pewaris bangsa. Itu hasrat saya, insya-Allah. Okey, saya rasa macam merembang burung mendengarkan cerita-cerita tu. Bila mendengar daripada apa yang Datuk kongsikan bertahun-tahun melaluinya, masya-Allah cukup menginspirasikan kami yang mendengar. Jadi ada tak cabaran-cabaran yang dilalui? Masya Allah, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Jadi memang setiap profession yang kita ambil, Emma sendiri pun menghadapi cabaran-cabarannya. Begitu juga saya. Tapi saya fikir sedangkan Rasulullah menghadapi, itu semangat saya, motivasi saya ya. Apabila Rasulullah menghadapi cabaran-cabaran dalam melaksanakan dakwah pada Islam itu, kita ini hanya sekelumit saja cabaran. Terutamanya dari segi dalam alam maya ya. Saya menghadapi itu satu keadaan yang kita perlu hadapi. Sememangnya cabaran itu ada dan cabaran itu real. Ya, dia memang real berlaku. Jadi apapun kita berpegang kepada saya lah, berpegang kepada prinsip istiqamah. Buatlah secara mampu dan embrace all the challenges. Kita hadapi semua cabaran itu. Dan cabaran itu sebenarnya, para penonton yang saya hormati sekalian, cabaran itu sebenarnya make us wiser and stronger, menjadikan kita lebih bijaksana, lebih gagah, lebih perkasa dalam perjuangan, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Doakan kami juga, insya-Allah, berjaya macam mana yang dah dikongsikan. Sama-sama kita, insya-Allah. Terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi dan meluangkan masa sekali lagi bersama kami di Solehah ini untuk segmen inspirasi. Saya lebih lagi berterima kasih untuk Solehah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Segmen Faz Sulit. Kita akan cuba mengupas isu dan juga permasalahan yang dihadapi oleh wanita di luar sana. Ke mana dan kepada siapa perlu mereka mengadu? Kita terus bersama dengan wartawan lokasi iaitu Saudari Ira yang akan cuba merungkai kes pada kali ini. Merujuk kepada Seksyen 23 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri, seseorang yang ingin berpoligami harus mengemukakan permohonan poligami di Mahkamah Syariah. Bagi mengetahui perkongsian kes dengan lebih lanjut, mari kita saksikan. Nama saya Farisha. Saya kenal suami selama 2 tahun. Masa kenal dia tu tak tahu yang dah ada isteri. Tapi sebab dah sayang sangat tu,
dia cakap tak apalah, kita teruskan, kita kahwin kat sempadan. Kita terpaksa jadi isteri kedua lah, terpaksa poligami lah walaupun hati tak reda kan. Lepas tu bincang-bincang dengan suami, dia kata tak apa, you tak payah fikir apa-apa, I uruskan semua. Kita sekarang banyak package-package, dia kata kalau nak kahwin kat sempadan. Okey, tak apa, I kata I setuju lah, I follow you lah. Lepas tu bila dah deal semua, husband kata okey tak apa, kita set time, kita pergi je kat sana. Okey, bawa badan je. Okey, dah sampai tarikh tu kita pergi settle semua, ada kendurinya, ada walinya, ada saksinya, ada tok kadinya, semua komplit. Seperti kita majlis-majlis kat Malaysia lah, semua ada komplit, tak ada masalah. Lepas tu selesai majlis semua kat sana, dah balik Malaysia, I dapat tahu yang apa package husband ambil tu rupanya skema poligami. So semua benda yang kami buat tu macam ditipu, semua tipu. Duit dah bagi tapi apa yang disediakan tu macam tak sesuai lah apa yang tu ditipu lah. Dokumen ditipu, semua ditipu. So sekarang ni sebab benda dah lepas kan, rasa macam kecewa sikit lah dengan apa yang berlaku sebab terlalu percayakan suami. Ambil je apa yang dijumpa tu, dia kata betul, kita pun percaya. Cuma sekarang ni statusnya macam mana, status perkahwinan tu macam mana, hukumnya macam mana, dari segi nikahnya macam mana. So nak tanyalah kat mana I perlu tanya masalah ni, nak mengadu kat mana. Kalau boleh bantulah supaya selesai masalah I ni untuk dapatkan sijil nikah. Setia bersama.
Ustaz, baiklah, baru-baru ini kita digemparkan dengan satu isu iaitu skam poligami. Boleh Ustaz terangkan apakah definisi skam poligami itu sendiri? Okey, bila sebut skam poligami, dia bukanlah satu persepsi yang tidak baik kepada orang yang berpoligami. Di sini ditimbulkan tentang beberapa perkara, mungkin berkaitan pemalsuan dokumen ataupun bagaimana pihak pemohon ataupun lelaki yang ingin bernikah dua ataupun tiga, tetapi dia tidak mengikut sebagaimana lazimnya mengisi borang dengan penuh jujur lah. Dan kadang-kadang ada berlaku pemalsuan, contohnya pemalsuan alamat. Bila seseorang ingin memohon poligami, dia kena memohon kepada mahkamah dan dia perlu membuat satu affidavit, iaitu keterangan yang akan diakad sumpah berkaitan tentang diri dia dan juga berkaitan dengan keluarganya, dan bila lepas berkahwin apa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan kepada isteri yang pertama ataupun bakal isteri yang nak dinikahi, dan bagaimana mereka, dia akan mengagihkan dalam konteks pembayaran nafkah ataupun sebagainya. Dan kemungkinan bila keinginan ada tetapi kemampuan mungkin tidak ada, jadi kemungkinan akan wujud pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Dia akan menunjukkan cara mungkin beginilah, kata dia, mungkin boleh letak alamat yang silap, lepas tu affidavit tidak dapat disampaikan, dan akhirnya mungkin isteri tidak dapat ke mahkamah untuk mendengar permohonan daripada suaminya untuk berpoligami. Ataupun mungkin berlaku di mana pihak ialah plaintiff itu sendiri meniru tanda tangan isterinya, menyatakan bahawa dokumen affidavit itu telah pun diterima, tetapi sebenarnya berlaku pemalsuan tanda tangan. Dan apabila kes ini disebut tanpa kehadiran defendant ataupun isterinya, kemungkinan kes itu diteruskan dan berlakulah maknanya sesuatu pemalsuan. Dan keinginan dia untuk mendapatkan kebenaran untuk berpoligami itu mungkin boleh luluskan sekiranya adanya perkara-perkara yang saya sebut tadi, mungkin isteri tidak dapat hadir, ataupun berlaku pemalsuan dokumen, ataupun berlaku penipuan maklumat ataupun sebagainya. Ini disebut skam poligami yang istilah dia sebenarnya ialah penipuan lah. Ya. Dia bila sebut tentang pernikahan ni, sama ada seorang isteri, dua, tiga atau empat ni, dia bergantung pada seorang lelaki itu dalam melaksanakan tanggungjawab. Ramai juga orang yang isteri seorang tetapi gagal melaksanakan tanggungjawab dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada isterinya ataupun sebagainya. Yang paling penting ialah bagaimana seorang lelaki ini perlu dengan jujur dan juga mempunyai daya kepimpinan yang baik. Kalau nak nikah dua, perlulah ikut peraturan ataupun SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, baiklah Ustaz, baru-baru ini ada satu mangsa yang telah terkena dengan sindiket penipuan skam poligami ini. Jadi beliau masih ragu-ragu adakah sah jika beliau berkahwin di sempadan menggunakan sindiket skam poligami ini. Bila sebut tentang sah ataupun tidak sah pernikahan itu, perlu dilihat. Yang pertama ialah pernikahan itu mestilah bila sebut sepadan ni mungkin masuk ke Thailand barangkali, betul? Dan pernikahan ini perlulah dilaksanakan dan dijalankan di Majlis Agama Islam Thailand yang diiktiraf oleh pihak sana. Sebab kalau dinikahkan dalam negara kita, pada dasarnya lah, sekiranya dia tidak mencukupi syarat dia, maknanya tidak sah. Pasal apa? Kalau kita sebut nikah ni rukunnya ada 5. Maknanya calon lelaki, calon isteri, lepas tu wali, 2 orang saksi dan ijab dan kabul. Kalaulah seseorang nak nikah, saya tidak menyuruh dan tidak menggalakkan nikah tanpa ikut peraturan, sebab saya berpegang kepada sesiapa yang ingin nikah di wilayah persekutuan perlu mengikut Akta 303 iaitu Akta Undang-Undang Keluarga Islam di wilayah persekutuan. Kalaulah seseorang itu nikah di luar, dia perlu mematuhi peraturan di negara tersebut. Sebagai contoh, kalau dia dah nikah di Thailand tanpa kebenaran, dia sebenarnya menyalahi peraturan di bawah Akta 559, Akta Kesalahan Syariah 1997.
yang boleh membawa hukuman 1,000 ataupun 6 bulan penjara. Kalau pula dia nikah kat luar secara poligami, ada dua kesalahan di situ. Satu, nikah tanpa kebenaran. Yang kedua, nikah poligami tanpa kebenaran. Jadi di sini kita tak dapat nak lihat bagaimana mereka nikah di luar sana, tapi perlulah mengikut peraturan di negara tersebut kalau nikah di luar negara. Apakah peranan atau inisiatif yang diambil oleh pihak Jawi bagi membanteras masalah ini daripada terus berluasa, atau ada talian hotline yang boleh dihubungi oleh para penonton kita? Okey. Di Jawi kita ada satu bahagian disebut bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga. Jadi mana-mana pihak yang merasa bahawa mereka mempunyai perkara yang perlu dirujuk kepada bahagian perkahwinan, mereka boleh terus berhubung kepada hotline kami lah, 03 2274 9333 ya. Jadi ini nombor talian am dan akan dipanjangkan kepada bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga. Dan kami juga mempunyai laman web Jawi, yang ini semua maklumlah. Kalau kita gunakan telefon canggih sekarang ni, just type sahaja Jawi, akan terpampanglah maknanya laman web Jawi. Sekiranya ada aduan juga boleh di-emailkan kepada kami. Dan sekiranya ingin mengemailkan kepada saya sendiri selaku pengarah jabatan juga boleh. Cukup mudah, maknanya pengarah@jawi.gov.my. Jadi kita bersedia menerima apa-apa juga aduan sekiranya ada di kalangan pasangan yang merasa mereka tertipu. Dan sekiranya seseorang itu nikah di luar negara, dia perlulah kembali ke dalam negeri di mana dia bermastatin untuk memohon kepada mahkamah bagi mengesahkan nikah tersebut. Ini penting kerana ia berkaitan dengan peraturan yang sedia ada. Baiklah, setiap perbuatan yang melanggar undang-undang pasti membawa padah. Jauhi skam poligami. Bagi anda yang ingin mengetahui maklumat lanjut tentang skam poligami atau ada permasalahan, boleh telefon di talian 03-2274-9333 atau terus ke email info@jawi.gov.my. Baiklah, sekian sahaja pada hari ini. Jawi sentiasa dicontohi.
Fashion dalam berpakaian sangat sinonim dengan kaum wanita dan ianya berubah mengikut trend. Namun bagi wanita solehah, bertudung bukan sekadar menutup aurat tetapi lebih kepada menjaga kehormatan diri. Jadi jom kita saksikan segmen Cantik di Mata. Puan Sri Ros. Puan Sri Ros. Ya Allah, dah 2 jam dah puasa. Aku dah mengadap ke cermin ni. Sekejap sikit lagi. Apa lagi? Ya Allah, masalahnya. Cantik tak perempuan macam ni? Cantik tak? Tudung baru tau. Betul-betul. Tudung kau ni memanglah sangat cantik. Baru beli kan? Tapi caranya ni tak betul. Cuba kau pakai bagi labuh sikit macam aku ni. Macam ni kan? Kau kata azam tahun baru kau tahun ni nak jadi apa? Wanita soleha. Dan jelita. Yelah. Nak juga okey. Kau letaklah pin macam ni kan? Tak boleh tak? Macam ni. Cincin. Boleh je. Janji labuh macam ni kan? Cantik. Sebab kau kan memang cantik. Pakai tudung saji pun cantik. Kau ni tudung saji pula bagi kat aku Yelah. Kalau kawan tak bahas, siapa lagi dah? Macam tu. Kau cantik. Okey lah ni. Okey kan? Okey, dah boleh pergi kerja dah jom. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Kecantikan seseorang wanita itu bukan sekadar terletak kepada wajah mahupun kemanisan senyuman. Hakikatnya, kecantikan seorang wanita itu terselah seiring akhlaknya. Sekian Solehah untuk minggu ini. Alhamdulillah. Dan terus bersama dengan saya untuk minggu akan datang dengan pengisian yang lebih menarik lagi. Salam Solehah, inspirasi wanita kontemporari.